Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. So, saya Afiq Saya Hilmi. dan hari ini kita berada di podcast Cerita Bahdulu yang dibawakan oleh Sabah Onsoy. Dan kita bersama seorang tetamu jemputan hari ini, Saudara Hilmi, episod keempat. Ya, kali ini kita jemput orang besar. Orang yang hebat lah. Ya, hebat. Okay. So, kita bersama dengan Saudara Abkori Fawaz Abikan, Ya. Presiden Majlis Belia Sabah. So, terima kasih bos. Ya, ini basically my boss lah. Ya. Sebab for the context, Saudara Hilmi dia merupakan timbalan Presiden Majlis Belia Sabah. Dan inilah presidennya. Ya, kalau hari itu kita cakap saya boleh lah kacip sikit kan bahasa belia. Jadi ini yang boleh yang mempunyai Kacip yang lebih tinggi lah. Kacip yang lebih tinggi lah kalau bercakap kan. Ya, dan sebelum ni episod kita jemput Saudara Farid, Presiden kehormat, Presiden sebelum Saudara Abkari, dan hari ini kita buat Presiden yang hari ini. So, yeah, how's your maybe this month macam mana? Toh, hari ini minggu ni bukanlah Jisman kan. Kita kan kita kan baru menghabiskan bulan Ogos, which is bulan Ogos ni terkenal dengan bulan sempena kemerdekaan dan juga sempena Hari Kebangsaan. Jadi kita mengucapkan selamat Hari Kebangsaan. Yes. Dan untuk di Sabah kita ada selamat Hari Sabah. Hari Sabah, juga betul. pada tanggal 31 Ogos. Ya, sebab Hari Sabah ni dia mula diwartakan pada tahun 2024. Kerajaan negeri Sabah baru je wartakan. Sebelum ni kerajaan sebelum ni dia tidak wartakan langsung. Ya, So ini adalah satu langkah untuk kita mengangkat negeri Sabah ini sebagai satu wilayah dalam Persekutuan Malaysia. Yap. Dan Tahniah kepada kerajaan sekarang. yes. So Hari Sabah sudah, Hari Kebangsaan Kebangsaan sudah. Tak lama lagi Hari Malaysia. Malaysia 16 September. So kita nampak meriah lah ya, 31 Ogos di Putrajaya ada, di Sabah ada. Di Sabah ada. Kalau kita tengok Fik, dalam TikTok tu banyak video-video cakap pasal orang pergi mau tengok patriotisme kan, kasi naik patriotisme kenegaraan dan juga kenegerian Sabah itu. Tapi ada yang pergi sana jerit-jerit abang bomba, abang jabatan air cakap tiada air. Ya, so itulah kemeriahan kita di sini. Dan I think kita perlu shout out juga kepada para belia. Majlis Belia Sabah, NGO-NGO belia, pergerakan belia dijemput ya untuk menyertai perarakan, masukan sorak. Oh, itu Fik kita perbetulkan sedikit ya. Ya. Sebenarnya Majlis Belia Sabah merupakan tonggak juga dalam yes, itu, betul. sebab kita ada hantar perarakan. Lepas tu kita juga hantar tangga kambing, diorang panggil tangga kambing. Oh, okey, Jadi tangga duduk kambing. dekat pasukan sorak dan membuat sorakan-sorakan. Oh, itu MBS yang sponsor. Bukan sponsor lah, tapi kita MBS diminta untuk hantar ataupun kita dapatkan penyertaan. Okey. Tapi itulah juga macam Afiq sebut, kita minta supaya belia yang lain-lainnya itu supaya turut sama untuk meramaikan. Ya. Ya. Okey. So itu sambutan yang baru-baru ini. Dan kalau kita lihat sekarang pun macam-macam sudah aktiviti sempena kemerdekaan, sempena Hari Kebangsaan bermula pada sebelum 31 Ogos, sebab target biasanya setiap tahun itu adalah sehingga 15 September. Jadi sebenarnya sampai 19 September ni inilah macam-macam lah, ada aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan seperti pakaian Hari Kemerdekaan dan juga menggunakan kreativiti sempena Hari Kebangsaan dan sebagainya. Dan juga di peringkat banyak lapisan umur, bermula daripada tadika, daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampailah universiti. Okay, so itu untuk sambutan. Maybe Presiden boleh bagi sedikit kata-kata buat para belia dan warga Sabah di luar sana Sebelum tu dengan kemerdekaan. kita minta dulu Presiden untuk memperkenalkan diri, mungkin ada benda kita tak tahu. Betul. Bagi sepatah dua kata pembukaan. Jadi kita banyak sudah cerita kan. Jadi sebenarnya episod kita kali ini banyak mengetengahkan tentang gerakan dan usaha belia di Sabah. Jadi kita bersama dengan presidennya yang menguruskan hal ehwal belia di seluruh Sabah ni, terutamanya bahagian pertubuhan persatuan belia dan aktiviti belia. Betul. Dan ICAPS, Fellow Sabah Maju Jaya, ADBS apa semua. Inilah orangnya. Inilah bos dan pengarahnya. Jadi mungkin bos boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang dan juga
pengalaman lah sebelum menjadi seorang presiden Majlis Belia Sabah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Terus saya direct lah kan. Kita direktur terus. Terus saja. Pengalaman sebelum jadi presiden. Maksudnya pengalaman macam mana boleh dari bawah terdetik mau join Pertubuhan Belia ni. Panjang ke cerita pendek? Kita kasih komentar dia lah. Takut nanti jadi 2 jam episod kali ini ya. So, asalnya untuk saya jadi terlibat secara langsung di dalam gerakan kebeliaan ni kan. Dia bermula pada tahun lebih kurang 2012. 2000, mungkin lah saya rasa 2012 saya pun lupa sudah. Sangat lama sudah kan. Di mana asalnya hanya mahu buat satu tournament basketball. Masa belajar dulu. Hobi basketball lah. Boleh lah. Boleh sikit-sikit. Di bawah kita boleh main lah. Boleh lah. Dan jadi masa saya belajar dulu di UiTM, UiTM Shah Alam. Dulu saya antara geng-geng antisosial ni. Antisosial ni kami hanya berkawan dengan kawan di grup kami saja lah. Jadi antara aktiviti yang kami buat adalah main basketball. Itu masa belajar dulu lah. Jadi bila saya ikut tournament tu, ni cerita tournament pula kan. Masa saya ikut tournament tu dari setiap tahun kan dia berkembang. Maksudnya community basketball Bumi Putra berkembang daripada 10 tim jadi 20 tim. Last sampai jadi 3 division semua. Ini Bumi Putra ya? Bumi Putra. Biasanya kita dengarkan kalau basketball ni dalam kalangan kawan-kawan kita di dalam community Chinese. Betul. Dia panggil situ dulu, kalau saya boleh sebut lah kan, kawan-kawan minta maaf lah. Nama tournament dia National bukan. Dia NCBL. Dulu asalnya Non-Chinese Basketball League. Ada pula. Ya. Tapi lepas tu dia tukar untuk kita tunjukkan semangat patriotisme dan kesamaan kita bahkan sebab kalau kita melabelkan non-Chinese itu tu. Kita tidak mau non-Chinese itu, jadi dia letak NCBL National, saya lupa apa. Tapi dia untuk Bumi Putra. Jadi saya cuba bawa budaya tu di sini, di sini sebab menarik dan seronok, ramai-ramai berkumpul dan bersukan. Tapi gagal sebab rupa-rupanya ialah kena ada persatuan basketball, kena ada banyaklah kau kena deal dengan birokrasi. Birokrasi itu tidak berapa, tapi kau kena deal dengan persatuan induk. Jadi saya pergi berjumpa dengan KBS dan KBS pun advice saya, cuba kau buka persatuan belia. Kalau kau buka persatuan belia, jangankan basketball, apa segala aktiviti semua kau boleh buat. Jadi disitulah startnya saya cuba untuk memahami mengenai apa itu persatuan belia tahun 2012 tu. Dan saya berada dalam MBS pula. Saya rasa sekitar tahun 2015 mungkin. Dulu Elmi bila masuk MBS dulu? Saya masuk 2016, jadi dia kena 2 tahun sebelum. 2014. Dan saya masuk MBS pun dulu sebab atas satu sebab saja. Saya rasa masa tu saya minta maaf presiden sebelum ni. Kenapa saya masuk dulu MBS? Sebab saya merasakan apa berfungsi MBS ni sebenarnya, macam tidak membantu belia pun masa tu. Jangan silap masa tu. Masa itu. Yalah, belum tahu apa-apa lagi kan. Masih tahun jagung. Apa ni? Apa MBS ni tidak bantu belia. Jadi saya cuba masuk kecap. Konon-kononnya masuk MBS kita mau cuba bantu semua belia ni, kita cuba ubah MBS ni. Tapi bila masuk di dalam besar betul dia punya kerja. Peranan yang besar. Peranan besar, kerja yang banyak. Dia bukan saja mungkin sahabat-sahabat di luar sana pun mungkin MBS ni tidak bergerak, MBS ni tidak buat apa-apa. Tapi sebenarnya dia punya bukan kerangka kerja, dia punya peranan tu kan sangat besar. Besar dan dia punya klien pun sangat ramai. Stakeholder pun besar. Betul. Dan saya ambil contoh satu benda saya yang paling orang cakap hangat, macam tadi pun Helmi ada bahas kan. Contohnya pasal had umur belia ni, takrifan umur belia tu. Kalau bukan MBS, siapa yang mau buat?
Dan maksudnya kan kita ada hierarki macam politik lah, ada hierarki. Begitu juga lah dalam Persatuan Belia. Maksudnya saluran dia di peringkat negeri, di peringkat bahagian, di peringkat community begitu. Jadi maksudnya salurannya begitulah. Kena lalui semua. Kena melalui semua ni. Jadi bila sudah duduk di atas tu Beginilah ni. banyak lagi benda mau ditengok. Lain lagi yang mau dilayan di atas. Betul. Lain lagi yang mau ditengok di bawah. Betul. Sebab yang paling penting kuncinya banyak hati dan perasaan yang perlu dijaga. Kita. Nah, jadi Gitu. Itulah, dan di situ ada peringkat-peringkat dari bila saya jadi Exco dan seterusnya, Ketua penerangan. Exco, Ketua Penerangan, saya pernah jadi timbalan presiden kepada saudara Farid. Farid ya. Farid presiden saya dulu. And then baru saya menjadi presiden. Baik. So itulah pengalaman. Itulah perjalanan dia. So meaning for conclusion, terma ataupun persepsi MBS tidak buat kerja tu tidak betul lah. Langsung tidak betul. Langsung tidak betul. So kena ingat. Lain peringkat, lain cabaran dia. dan lain peranan dia. Betul. Maksudnya di peringkat kalau kita Persatuan Tunggal lah dia panggil kan, peranan dia, kerja dia lain. Naik ke atas lain, dan begitu juga di peringkat negeri. Ya. I think that's the kita punya perkara yang kita kena beri tumpuan. Maksudnya kita yalah sebahagian belia ada yang tahu komplain je Pak. Cakap itu, cakap ini. Betul. Tapi dia tidak berada dalam sistem itu. Betul. Dan bila berada dalam sistem itu, barulah dapat memaknai dan faham bagaimana situasi yang sebenar kan. So I think itu satu insight daripada Presiden MBS sendiri yang dia beritahu masa dia muda MBS ni tidak berfungsi dan macam-macam lah. Dan pada sekarang barulah lebih nampak lah kan. Yalah kalau sekarang kita nampak ada jugalah bunyi suara-suara tu kan dengan presiden. Ada juga suara-suara yang mengatakan MBS dah buat apa-apa, tapi itulah sebenarnya yang kita baru kita kena realize bahawa tidak semua masalah boleh diselesaikan. Tapi yang penting adalah dia punya progress kepada penyelesaian masalah itu, isu yang berkurang. Sebab kalau kita kurangkan isu, then presiden ada lagi isu baru. Jadi kita kena tackle lagi sini. So itulah cabaran dia itu. Dan watak dan juga kelompok yang berbagai. Jadi dalam watak dan kelompok yang berbagai, sebab itulah kita perlukan lebih ramai lagi kan pemimpin-pemimpin belia yang kita cuba angkat, yang cuba kita tonjolkan. Dan di samping kepada stakeholder Majlis Belia Sabah sendiri, ada pertubuhan-pertubuhan belia yang mempunyai hierarki masing-masing, tapi ada juga belia-belia yang mostly mungkin tidak berpersatuan, yang kita cuba angkat dia punya kepimpinan, nilai kepimpinan, dia punya kemahiran, capacity dia yang ada. Jadi sebab itu presiden yang saya difahamkan bahawa kita dalam Majlis Belia Sabah juga ada lagi satu unit yang ditubuhkan namanya ICAPS, tapi orang tak tahu ICAPS ni, orang lebih tahu Fellow Sabah Muja dengan DBS. Ahli Dewan Belia Sabah. Jadi mungkin presiden boleh ceritakan sedikit tentang ICAPS dan yang bla bla bla. Ya dah. Okey, kalau untuk ICAPS pula. ICAPS ni adalah satu rumah untuk dua program itulah setakat ini yang dijalankan, iaitu Fellow SMJ dan Dewan Belia Sabah. Dewan Belia Sabah. Di mana ICAPS ini dia punya pelopor. Bukan saya. Saya ini penerus saja. Pelopornya adalah presiden saya dulu, Saudara Ahmad Farid Sainuri. Betul nama dia, jangan kau marah. Ahmad Farid Sainuri. AFS. Sama betul. AFS. Ini semua ni memang dipelopori dan idea asalnya daripada Saudara Farid dan KBS. Which is ICAPS ini adalah, saya boleh katakan, kalau saya tidak silap, ini adalah produk KBS yang digerakkan oleh MBS. Pada masa itu dia punya pioneer adalah Saudara Ahmad Farid lah. Dan di bawah ICAPS ini setakat ini ada dua yang telah dijalankan dan sedang dijalankan, iaitu Fellow Sabah Maju Jaya, Fellow SMJ dan Dewan Belia Sabah, macam Saudara Afiq lah. ADBS tu. ADBS mana? Pintasan. Pintasan. Pintasan mana? Rumah saya di Penampang, tapi somehow saya berada di Pintasan mewakili. Jadi YB lah ni. Taklah. YBB, yang berhormat belia. Yang bekerja belia. Yang bekerja belia. Press. Itulah dua benda tu.
Oh. So ya kita lihat fellow SMJ dan ADBS ini, saya fikir untuk fellow ya memang ada fellow perdana di peringkat persekutuan kan. Tapi kalau di peringkat negeri tu, negeri-negeri lain kita compare, rasanya sudah ada kan? Dah pasti ada ke bos apa ni? Fellow macam ini ada fellow SMJ di perdana negeri lain. Ada, saya rasa ada tapi negeri lain. ya contohnya di Perak. Perak Darul Rizwan lah. Perak Darul, dia macam fellow Darul, saya tidak ingat lah tapi ada tu. Ada Bukan juga lah. bukan ahli dewan lah. Bukan dewan belia tu ada lagi beberapa tapi ada negeri-negeri yang lain tetapi yang untuk itu ada. Jap. Saya lupa. Oh, okey. Tapi ada lah di Perak. Saya rasa. Tapi dengan gaya presiden jawab tu maksudnya tidak banyak negeri yang buat Oh, benda tidak. Betul. Dan di Sabah kita, saya fikir yalah dengan kepimpinan yang ada sekarang berjayalah sampai yang keempat kali ni. Ini siri keempat. Siri keempat 4.0. baru tutup pengambilan dan permohonan kan. Betul. So kita harap dari segi proses berapa banyak yang telah memohon. Memohon untuk kali ini tidak berapa banyak. Saya rasa dalam sistem 120 sahaja. Okey. Ya, dan insya-Allah tahun ini kita ada sedikit pembaharuan dan sedikit penambahan, which is kalau tahun lepas kita ambil 30 orang, tahun ini kita ambil 40 orang. Uish. Ya, untuk Tambah ditempat 10 tu. ya untuk ditempatkan 10 di kementerian dan 30 lagi di JLC. I see. Maksudnya daripada 120 calon tu 30% daripada situ akan kena pilih lah kan. Betul. Rate yang tinggi tu sebenarnya. Dari tinggi bajet pun naik. Jadi siapa yang sponsor tu? Terima kasih kerajaan negeri. Dari KBSS, sebab ini maksudnya dari segi pergerakan belia, kerajaan negeri melihat berpuas hati dan menyokong lah sepenuhnya. Sebab banyak tu pertambahan tu dan of course bajet tambah hilang apa semua kan. Betul, tambah tu. Cuma bos, yalah tadi bos cakap macam tidak berapa ramai lagi yang memohon, maknanya angka 120 tu masih kurang memuaskan lah. Tapi sebenarnya ada je dalam apa ni, circle-circle yang dikenali yang cuba untuk masuk dalam fellow tu tau. Jadi kita sudah macam spread sebanyak yang mungkin. Tapi yalah mungkin kalau alang-alang ada podcast di sini, untuk tahun depan mungkin ada lagi macam mana, apakah kelompok-kelompok yang cuba macam yalah belia macam mana yang layak untuk memohon di sini fellow SMJ ni. Secara ringkasnya lah. Secara ringkasnya untuk yang graduate. Okay, graduate diploma, sijil, diploma dan degree. Okey. Tetapi maksudnya kena bersaing lah. Diploma dan degree. Setaraf lah. Maksudnya macam sebelum ni degree saja. And then siri ke tiga kita try sekali bawa SPM diploma dan tetapi yalah kita nampak sedikit perbezaan pergaulan diorang bila berhadapan dengan contohnya CEO dengan menteri. Maksudnya mungkin level of confidence tu nampak ketara. Berbeza cara berkomunikasi diorang. Tapi masa yang siri ketiga tu saya rasa siri kedua kita ada kuota. Maksudnya kuota ini kuota untuk diploma SPM, ini untuk degree. Tapi kali ini kita kasih sama rata. Maksudnya kalau kau ada diploma, aku kena bersaing dengan degree. Betul, sebagai tengok merit lah. Betul. Masing. Maksudnya tidak ada kuota-kuota ni. Lawan tetap silakan. Kena bersaing lah. Yalah, kita belia pun melihat juga slogan-slogan yang menarik kan, yang viral. Ya, betul. Jadi maksudnya diploma dan degree boleh apply, malah kita sudah buka kepada diploma juga. Cuma kalau kamu rasa kamu lebih lebih layak daripada yang lepasan degree, so cuba dapatkan confidence dan berlatih lah kan. Try your best. Try the Try best. your luck. Sebab paling penting kalau sebelum ini dia akan ada 3 sesi. Satu penampisan. Saudara Helmi yang akan menapis. Okey. Kalau ada yang nak Jadi mau cari itu yang pertama. Walaupun dia tapis, masalah dia akan ada sesi kedua. Interview personal. Maksudnya juri. ada panel juri. Ada panel juri ni akan tengok betul-betul
boleh atau tidak. Selepas tu baru ada lagi interview berkelompok, berkumpulan. So maksudnya biarpun tapisan awal itu mungkin Saudara Helmi nakal-nakal dia kasih masuk kafe. Contoh. Tetapi untuk yang interview kedua dan ketiga diri sendiri sudah. Pandai-pandai lah. Pandai-pandai buat diri. Pandai bawa diri. Itu untuk yang 3 siri sebelum ni. Saya rasa yang pertama pun begitu kan. Ya. Kali keempat ini pula kita ada pembaharuan dia adalah kita buat apa program yang Shark Tank, apalagi program pitch begitu. pitch, kau kena pitch maksudnya kita akan bagi duduk semua CEO ataupun not chairman saya rasa mungkin boleh juga, and then bercakap kau jual diri kau dengan dia orang. Kenapa kau layak untuk duduk di agensi dia orang? Maksudnya maksudnya kau kena betul-betul bersedia dan menjual diri kau. Jual diri untuk dia lah. Kita nak mau kadang-kadang satu feedback daripada JLC semua ataupun peringkat kementerian cakap kenapa kami tidak dilibatkan dalam proses pemilihan. Orang mau. Itu pertama. Yang kedua, ada orang di luar sana cakap ini pilih kasih ni kawan si Kori ni. Walau dada pun saya kenal lah. Jadi kali ini untuk yang edisi kali ini pitch lah, duduk kau sendiri. Maksudnya kalau JLC tu suka kau, dia ambil lah. Kalau tidak lah. Tu yang sampai 40 orang tu. Okay. Yeah. Tapi itulah bos. Sebenarnya ialah bos dah cakap dari panel penilai ni kan. Saya tengok macam daripada kohort ke kohort tu, dia macam sentiasa ada pembaharuan. Jadi jangan ingat sudah pernah jadi panel 1.0, 2.0, dia akan sama. Dia akan macam kena blend lagi new format, new template. Jadi itulah kebijaksanaan pengarah ICAPS. Betul. Tapi bukan apa Mi. Untuk tambahan lah kan. Sebenarnya semua peserta-peserta yang hantar penyertaan lah kan untuk ikut fellow ni kan memang sebenarnya sangat berbakat semua. Kalau boleh kita mau ambil semua ni. Betul. Ya, sayang sebab bayangkan untuk yang edisi ke-3 lepas tolak kementerian. Kalau di kementerian daripada 10 tu saya dikabarkan 2 orang masuk. Terus kerja. 2 orang untuk kementerian. Lepas tu yang masuk di dalam JLC itu 20 orang, saya rasa 10 memang sudah masuk. Ramai. Kalau saya boleh sebut lah. Saya sebut JLC je orangnya saya tidak mau sebut lah. Sabah Energy, SEC ambil 2 orang. 2 terus. 2 terus. Asian Supply Base ambil 2. Dua kerja. And then ada Desa ambil apa lagi saya terlupa sudah. Bukan tidak mau sebut yang lain-lain bukan saya terlupa. Sabah Kredit ambil terus. Dan even kalau di kementerian pula kan ada yang minta bolehkah fellow ni di extend, kamu tolong bayar. Amboi. Maksud dorong bayar. Kita bayar. Maksudnya ICAPS bayar. Maksudnya diminta dilanjutkan 6 bulan itu. Dorong mau perkhidmatan fellow tu lah. Betul. Jadi saya mau bayar tu. Amboi betul. Saya kata amboi. Maksudnya anak-anak muda kita ni memang sangat berkualiti dan memang ada talent tau. Hanya memerlukan ruang, peluang, platform untuk diketengahkan. Itu saja sebenarnya. Okey, tapi berkenaan yalah saudara Korea ada sebut berkenaan 10 daripada 20 tadi ada yang diterima masuk kan? 10. Oh ya betul. Dan 2 daripada yang government punya kan. So ada kenalan lah daripada yang fellow SMJ yang lalu juga dia ada sebut. Dia kata seperti sebab walaupun bila masuk fellow SMJ ni tidak dijanjikan sama sekali untuk betul tidak JLC kan. Dia sekadar fellow lah kan. Ya. Satu program yang kontrak setahun begitu kan. 6 bulan okey. So dalam tempoh 6 bulan tu dan selepas 6 bulan itu ada yang katakan tidak adil lah 10 masuk 10 tidak dapat tadi kan. So pandangan orang kenapa tidak ada satu mekanisme untuk memastikan semua fellow ni akan diserap. Itu ada setengah pandangan. Apa pendapat? Sebenarnya ini JLC lah kan. JLC untuk masuk ke dalam JLC kepada syarikat-syarikat mereka ni terpulang kepada kekosongan sebenarnya. Itu yang pertama. Kedua, terpulang bagaimana
soft skill kamu untuk menjual diri kepada company itu, Pak. Kompetensi itu. Ya betul. Jadi kalau ada yang mencakap mungkin tidak adil, kenapa 10 masuk, 10 tidak masuk? Maksudnya kamu tidak champion lah. Maksudnya kamu bukan gagal, jangan sebut gagal, Pak. Belum ada rezeki lah, belum ada rezeki. Belum ada rezeki, pertama. Keduanya, kamu orang cakap inilah realiti dunia yang sebenar, inilah realiti kehidupan sebenar. Bijak macam mana pun kau, hebat macam mana kau, biarpun pointer kau 5.0, terlebih lagi bilang 4.0, tetapi dalam hal menjual diri, maksud jual diri, memarketkan diri, jual diri lah maksudnya. Jual diri as on untuk memasarkan diri sendiri. Memasarkan diri itu terpulang pada diri sendiri tu. Maksudnya macam mana? Memanglah di masa belajar banyak belajar marketing apa semua kan. Tapi macam mana kau mengadaptasi ilmu-ilmu itu dalam diri kau supaya bila kau berjumpa dengan orang, kau ada nilai tambah yang dia lihat. Oh, saya mesti ambil kau, biarpun kau belajar engineering, tapi saya rasa saya penting dengan kau punya soft skill ini, saya boleh letak kau sebagai relationship manager lah. Yang penting maksudnya itu diri sendiri. I see. Okay. Betul. So it is really up to kepada calon dan individu punya capacity lah sebenarnya. Betul. So itu satu soalan yang sudah terjawab lah. Ya itulah. Jadi mana-mana belia yang lain yang cuba, yalah nampak sudah kejayaan Philo SMJ ini. So bolehlah mula daripada sekarang persiapkan diri seperti mana yang Bos Presiden sudah sebutkan tadi tentang belajar memasarkan diri, apa yang dipelajari itu cuba praktikkan dalam diri dan jadikan sebagai satu passion. Betul. Dan supaya dia punya semangat tu berkobar-kobar untuk bekerja. Okay. So mungkin part Philo SMJ sudah kita cukup lah. habis, ya, betul. Kita teruskan pula kepada Dewan Belia Sabah punya program sebelum kita berehat. So mewakili rakan-rakan Saya beri tandas dulu lah. Mewakili rakan-rakan lah. Ada yang bertanya bila Dewan Belia Sabah ni baru bersidang lagi. Mau jawab jujur ke ataupun jawapan menyelamatkan diri? Jawapan yang terbaik lah. Saya bagi jawapan jujur lah. Okay, jawapan jujur. Sebenarnya kita memang kalau boleh mau buat persidangan untuk Dewan Belia ni dari hari itu lagi. Tetapi disebabkan masalah-masalah teknikal. Masalah-masalah teknikal yang saya maksudkan ini adalah sebab persidangan Dewan Belia ni bukan saya melibatkan ICAPS, MBS, KBS, JBS. Kita ada lagi satu entiti yang penting juga untuk dalam menjayakan program ini, iaitu Dewan Undangan Negeri. Jadi Dewan Undangan Negeri itu seperti yang kita tahu adalah satu kawasan khas atau terhad penggunaannya, Pak. Jadi kita kena berdeal dengan diorang untuk mau tahu bila masa kosong, bolehkah tidak. Maksudnya sebab diorang ada diorang satu institusi yang lain dari berlainan. Jadi betul. Jadi kita tidak dapatlah minggu depan kami mau buat, bulan depan kami mau buat. Kita tidak dapat. Biarpun kita rancang hari ini kami mencadangkan mau buat lagi 2 bulan. Tiba dia cakap, setakat ini kami okey dia cakap. Tapi bila masa lagi sebulan cakap, terpaksa cancel. Jadi that's one of the reasons lah. Betul. Itu antara reason utamanya. Sebab apa? Bila kita buat program ni, dia bukan ICAPS semata-mata. Yang satu ni. KBS. Dewan Undangan Negeri. Saya bukan mau menyalahkan mana-mana pihak, tidak. Tetapi bila mana kita buat satu program itu dan program itu melibatkan banyak entiti, so then kita kena pastikan semua entiti-entiti ini bersetuju dengan cadangan kita dan semua entiti-entiti ini pun available ketika itu, so baru boleh berjalan. Bukan tidak mau buat lah, masih lagi. Mau buat lah sebenarnya. Kan? Sebenarnya memang mau sangat buat. Memang mau buat sebab kita sayang kau tahu. Budak-budak yang di dalam Dewan Belia Sabah ni pun kan ada talent, ada pengetahuan diorang dan saya faham mereka mau menyalurkan diorang punya, bukan saya isi hati pendapat diorang untuk pembangunan negeri Sabah, Pak. Sebab macam kita tengok dari dalam perbahasan diorang semua sangat bagus. Idea-idea yang sangat menarik, sangat bagus dan boleh diangkat oleh kerajaan negeri untuk sama ada untuk dijadikan polisi ataupun penambahbaikan polisi-polisi yang sedia ada. Sebenarnya bagus. Tapi
untuk ruang untuk mereka bersuara macam tadi di MPBN tu kan, memang masih dicari masa tu lah. Okay. Itu pun terhad juga kan. Betul. Bukan semua boleh bersuara. Betul. Ya. Bukan kita tidak mahu sebab buat apa kita buat program tapi tidak membenarkan untuk orang bersidang, tidak, tapi kekangan ataupun beberapa masalah-masalah yang tidak dapat dielakkan. Itu sahaja. Technical problems lah yang Betul. dapat dielakkan. Betul. So rakan-rakan ADBS itu punca utama lah tadi kan yang disebut. So kita harap dalam masa terdekat ataupun bagaimana mungkin boleh disusun juga lah kan sebelum dibubarkan. Tapi masih lagi. Masih lagi dilantik ya, kan. Masih YB lah. Masih YB lagi. Belum bubar. Bubar apa tuh? Macam tahun ini ada pembubaran yang lain juga tapi Itu yang real punya bubar. saya kurang pastilah. Tapi kalau saya boleh bercakap sedikit tambahan lah kan. Untuk yang sahabat-sahabat Dewan Belia Sabah ni kan, bagi saya kena manfaatkan peluang, ruang dan platform ini sama ada untuk menonjolkan diri ni ialah untuk kebaikan komuniti ataupun cubalah bergerak dengan kapasiti yang ada ni lah. Sebab bukan semua orang ada peluang ini, bukan semua orang dapat kesempatan ini, jadi manfaatkan peluang yang ada lah. So within this time mungkin boleh gerakan program community di kawasan, boleh bawa inisiatif dan I think ICAPS dan KBSS pun akan support lah kan kalau buat program begini. Sentiasa support. Yang penting memberi manfaat kepada belia dan community khususnya. Betul. So pada konteks di Sabah pun kita banyak agensi-agensi yang sedia membantu juga. Betul. Termasuk oleh Ikrar, Pejabat Ketua Menteri, Institut Kerjasama Kerajaan Rakyat. So I think itu untuk DBS lah. Okay. So boleh kita rehat sebentar dan kembali ke segmen yang seterusnya. Baik, jadi kita kembali lagi ke podcast Cerita Abah Dulu episod keempat yang dibawakan oleh Sabah Onsoi. So untuk segmen yang kedua ini ataupun yang saya fikir terakhir lah kan kalau boleh. Ya, betul. Kita mau bahas sikit sebab kita tengok Presiden pakai baju putih, timbalannya pakai baju putih, saya pun pakai baju putih. Ya, bukan dari waiter mana-mana. Bukan kerja hotel ya. Lawyer ni. So Presiden bilang lawyer, tapi kita menjadi lawyer di Majlis Perundingan Belia Negara peringkat negeri Sabah, yang baru saja berlangsung sebentar tadi, direct dari Rasaria, Shangri-La Rasaria Resort. Habis persidangan, Presiden dan kita semua terus ke sinilah untuk ke studio. So banyaklah perkara yang dibahas, tapi kita akan pick beberapa sajalah untuk perbahasan. Tapi first of all, apa MPBN ni sebenarnya? Okay. Tanya Presiden. Dia mau tanya lah. Teruskan lah kepada Dodo. Okay. Kepada Dodo. Teruskan. Okay. Sebenarnya Majlis Perundingan Belia ni adalah satu tempat untuk para belia menyampaikan pandangan dan suara-suara mereka dengan cara yang sah lah. Sah tu maksudnya adalah tempat yang macam parlimen, macam DUN. So kalau disampaikan pandangan di situ, dan juga usul, cadangan, perbahasan yang dibuat dan mesti diambil kira oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sebab kenapa? Apa specialnya MPBN ni? Sebab di bawah Akta 668 yang mana yang berkaitan dengan belia, dia ada 3 perkara utama di situ dan salah satu daripada 3 itu adalah Majlis Perundingan Belia Negara dan peringkat negeri. Jadi sampai ke sinilah. So itulah MPBN. Meaning ada punca kuasa yang mengikat pada majlis ini untuk bersidang setiap tahun. Betul. Setahun 2 kali sebenarnya dan itulah. So macam mana prosesnya? Maksudnya sebelum ke peringkat negeri Sabah bagaimana dan selepas bagaimana? Itu sebab saya pun macam masih lagi selalu berbahas macam mana mungkin kita bagi kepada Presiden pula. Sebenarnya MPBN ini bukan sebenarnya. MPBN ini adalah macam saudara Helmi cakap tadi, di mana semua orang berbahas, bagi idea semua kan, dan bagaimana idea atau pendapat itu diangkat
Ianya bermula daripada di peringkat daerah dulu. Maksudnya kita akan himpunkan semua orang-orang berkepentingan dalam belia. Maksudnya persatuan-persatuan belia, komuniti belia yang difikirkan ataupun yang difikirkan mampu menyumbang idea untuk menggerakkan polisi atau memberi idea-idea barulah. Maksudnya di peringkat daerah. Di mana peringkat NGO dan agensi-agensi kerajaan duduk bersama-sama, suarakan masalah-masalah ataupun pendapat-pendapat mereka dan akan diberi maklum balas oleh agensi-agensi yang hadir sekali. Dan mana-mana permasalahan atau isu-isu yang tidak dapat diselesaikan di peringkat daerah itulah yang akan diangkat ke peringkat negeri. Dan begitu juga di peringkat negeri nanti, mana-mana isu-isu yang diangkat daripada daerah tadi tidak dapat diselesaikan di peringkat negeri akan diangkat di peringkat kebangsaan. Ataupun dalam erti kata lain, kalau ada yang terbiasa dengan masyarakat, ada satu masyarakat dipanggil masyarakat tindakan daerah. Fungsi dan peranan dia sama saja, tetapi yang membezakan dia adalah yang menyuarakan permasalahan ini, yang mengangkat ide-ide ini semua adalah daripada golongan belia. Dan sepatutnya bila mana permasalahan yang diangkat itu, agensi-agensi yang sepatutnya itu yang memberi respon, ada akan bagi respon lah. Maksudnya orang wajib bagi respon, bukan orang mau atau tidak. Betul. Begitu juga macam tadi. Kalau saya boleh cakap tadi, macam kehadiran hari ini di peringkat agensi, apa boleh buatlah. Sejujurnya lah. Sangat-sangat orang cakap kurang memberangsangkan. Boleh ditambah baik lah. Boleh ditambah baik sebab satu respon-respon daripada agensi kerajaan tu kurang. Begitu juga dengan kehadiran tu. Jadi bila mana suara-suara kita ni ataupun idea-idea kita ni yang kita lontarkan ini tidak mendapat balasan dari orang, macam bertepuk sebelah tangan lah. Kau bagi masalah, tidak orang selesaikan. Tapi meaning walaupun tiada ataupun tidak dijawab secara langsung, orang juga boleh bagi jawapan itu secara bertulis lah apabila diminitkan kan. Sebenarnya lah, tetapi kan lebih baik sebab yang hadir itu aku boleh sebab yang hadir itu adalah pemimpin-pemimpin belia utama dan pembahas-pembahasnya pun adalah wakil-wakil belia di peringkat daerah Diorang datang jauh-jauh, datang Sabah lagi besar kan, ada Sandakan, Tawau. Bila mana suarakan diorang punya pendapat atau permasalahan di daerah yang tidak dapat disetelkan, bila bercakap di situ tidak ada orang respon. Jadi macam satu kerugian untuk kita lah. Sebab kita tahu belia ini gila, politik pula bukan? Memang serius. Belia ini bukannya satu suara yang hanya didengar bila kau rasa perlu saja dengan diorang. Sepatutnya belia inilah yang kita kena sentiasa dengar, dan permasalahan-permasalahan diorang ini kita perlu santuni secepat mungkin. Kalau tidak, yalah, bak kata pepatah, belia ni dah juga mau tunjuk perasaan sangat, tak suka kerajaan ke apa, tetapi tunggulah nanti masa X lah. Masa X tu. Dan X ni tak lama sudah lah. Betul. Sebab memang itulah peranan kerajaan. Mendengar aspirasi, mendengar isu, mendengar permasalahan, dan di peringkat kerajaan cuba settlekan ataupun cuba cari penyelesaian. Macam mana kita mau nekel, bolehkah perkataan menekel? Kita mau tackle lah isu. Tackle isu ini. Barulah kombinasi dua hal tu yang orang cakap wujud dan senang hatilah kita. Begitulah. Jahat orang. Ni cakap-cakap balik-balik. Suara belia bila lah mau bangunlah, bersuaralah. Sudah bersuara, krik-krik, tidak ada yang mau menyebut. Begitu. Sayang. Tapi tadi Presiden masa kita dekat MPBN tu ada banyaklah usul-usul yang dekat macam Presiden sebut tadi, aspirasi, idea, isu daripada tempatan. Yang mana kita percaya bahawa kalau tadi itu diadakan di peringkat negeri, so means isu dan usul itu datang daripada peringkat daerah dan bahagianlah diangkat ke peringkat negeri. Jadi ada beberapa tadi efek usul yang disebut tu. Kita ada beberapa, ialah banyak tapi tidak dapat lagi kita sebut semua kan di sini. Tapi yang saya tertarik adalah cadangan ya daripada bahagian Tawau. Ni kawan saya juga nih.
So dokumen Syawal bin Mustin. dokumen apa tu baik? Ya, ini adalah dokumen usul lah Majlis Perundingan Belia Negara. So saya bawa je lah kan, mudah sebab dia memang betul list sudah yang disediakan oleh pihak urus setia. Jadi dia punya cadangan adalah untuk pembinaan Universiti Islam Borneo. Meaning sebab antara yang dimention ataupun disebut sebentar tadi adalah kita di wilayah Borneo ini, Sarawak, Sabah, tiada satu universiti Islam. Universiti yang negeri ada UMS, Unimas, even ada UiTM dan sebagainya. Tetapi khusus kepada universiti Islam itu seperti belum ada lagi lah. So itu adalah fokus cadangan tersebut. Apa pandangan? Sebenarnya Universiti Islam ni sudah lama diutarakan. Presiden yang saya dengar ni daripada tahun 2010 sudah ada dia punya demanding dia. Tapi proses untuk menubuhkan satu universiti Islam tu bukan mudah. Pertama kita kena tengok dulu berapa ramai capaian pelajar-pelajar yang kita ada seluruh Sabah ini. Macam contoh kalau dekat UMS. Tapi UMS sudah penuh kan, pack. Lepas tu UiTM. Lepas tu kalau kita ada sudah usaha yang saya ingat menubuhkan College Islam Sabah. College Islam Sabah. Itu pun sudah dihantar kertas dasar, sudah dibentang dan sebagainya. Tapi akhirnya pun menemui jalan buntu. Jadi akhirnya daripada tidak langsung, sebab itu UMS dulu yang tidak ada fakulti pengajian Islam dan sekarang sudah ada fakulti pengajian Islam. Sebab itulah maknanya kita mulakan daripada situ dulu. So kalau nampak dia punya demanding tu banyak dan ramai dan boleh pergi lebih jauh sebab kita perlu penuhi dia punya kurikulum. Betul. Tempat dia, lepas tu dia punya kurikulum dia, MQA lagi and so on dan sebagainya. Itu lagi satu proses yang panjang lah. Cuma kalau menyokong kepada usul yang disampaikan tadi itu, at least nampaklah ada usaha membentang buat kertas kerja dan sebagainya. Baru kita tengoklah dalam pembentangan di kabinet, pembentangan di DUN, adakah mendapat sambutan. Kalau dapat sambutan, okay, kita go on, proceed. Tapi untuk minta terus-terus begitu sebab dia satu universiti yang baru. Pernah juga dalam MPBN, dalam MPBN ni ada saksi hidup lagi di sini yang mana balik-balik pernah diangkat press pasal politeknik. Ada politeknik di KB. Ya, politeknik di Kota Belud. Itu dari tahun ke tahun diangkat usul itu dan akhirnya memang disambut. Memang disambut. Press yang sudah ada dia punya macam allocation dana so on. Presiden tahu ke? Sudah masuk dalam RMK pun sudah tu. Yes. RMK 12. Sekarang kita sudah mau masuk RMK 13. Sudah RMK 12 punya tempo. Jadi sepatutnya ada politeknik di Kota Belud, lah. Betul. Tapi sampai sekarang tak nampak tapak pun belum ada. Jadi ini lagi buat Universiti Islam lah kan. Dengar ada isu pasal tanah dan sebagainya, which is yes, dia satu benda yang besar dan mengambil masa dan agak take time lah. Sangat take time. Tapi ialah untuk usul begini kita sambut lah. Baru kita tengok bawa kepada macam Presiden sebut tadi, dibawa kepada kementerian ataupun pihak yang berkepentingan yang sepatutnya menyambutnya. Baru tengok dia punya demanding dia ataupun adakah kesesuaian untuk menubuhkan satu lagi universiti Islam di sini ataupun sebab politeknik pun belum selesai, College Islam yang sudah dibentang berkali-kali pun tidak selesai, last jadi fakulti. So ini universiti ni. Perlu tanah yang besar, budget yang lebih besar lah. Betul. Dan sebenarnya paling penting juga pun kan, saya setuju dengan saudara Helmi. Dia bukannya pasal saya sokong ini bukan saya membantah, saya sokong. Tetapi sebenarnya apa yang paling penting bila kita tengok kembali kepada realiti kehidupan sebenar, dia bukan masalah universiti, masalah dia adalah macam mana keboleh pasaran graduan itu. Betul. Dan adakah kos-kos yang ditawarkan itu boleh menjamin pekerjaan selepas selesai nanti. Itu sebenarnya isu pokok yang perlu kita fikirkan. Dia perlu sesuai dengan future market tu. Betul ya. Jangan nanti kita banyak graduan tetapi tidak menyumbang kepada pembangunan negara. Maksudnya
realistik lah. Ya betul. Nanti kita bila buka universiti lebih ramai pula penganggur bukannya kita dapat memasarkan kita punya graduan. Jadi tidak kisah isu pokok dia bukanlah universiti itu, isu besarnya adalah apa pengajian yang ditawarkan. Sebab kalau saya boleh tambah, kalau tidak sesuai nanti potong contohnya di Sarawak, kita dengan Sarawak akan bekerjasama untuk hantar kita punya not graduan pelajar-pelajar di Sarawak. Sebab di Sarawak saya rasa universiti, saya tidak ingat universiti apa. Dulu IKMAS. Ada satu universiti di Sarawak kan. Kejuruteraan awamnya kosong, tidak ramai student, ada beberapa kos-kos tu dan di mana, tapi saya bukan mau mendahului YB Menteri, tetapi sebenarnya sudah ada pertemuan hari itu untuk kerjasama di antara kerajaan Sabah dengan kerajaan Sarawak, bagaimana Sarawak membantu kita untuk melahirkan lebih ramai graduan-graduan daripada beberapa ni kos-kos yang bidang-bidang yang ditetapkan. Tapi saya tidak ingat apa kos itu. Lagipun itu perbincangan sulit dia orang kan. Jadi Lah. So saya tidak tahu. ini adalah teaser dia. Itu teaser dia lah. Special untuk penonton dan pendengar dulu podcast nah. Ya, tapi Sabah dan Sarawak akan bekerja sama. Okey. Nanti orang cut ni jadi politik pula. Ini kena umum kan ya, umum. Ini apa? Borneo. Tapi ya, saya tengok saya agree sebab contoh di Sarawak itu bila courses tu kosong kan. Sayang. Itu tidak guna dan membazir lah saya fikir. Dan macam saudara Hilmi sebut tadi berkenaan Fakulti Pengajian Islam di UMS mendapat sambutan kan dah. Dan juga kalau dapat sambutan adakah sudah melimpah untuk buat satu universiti Islam yang khas. And sebab itu antara isu yang sering bermain lah. Maksudnya contoh ada cadangan untuk fakulti undang-undang di Sabah contohnya. Adakah sudah ramai orang Sabah mau ambil undang-undang contohnya. Sebab itu akhirnya kita lihat kerajaan negeri sendiri memang memberikan beasiswa, bantuan-bantuan one off untuk mahasiswa pergi ke Semenanjung pun ataupun keluar negara untuk mendapatkan pengajian yang high level inilah. So I think dia penting untuk buat sebuah universiti Islam, tetapi kita kena lihat semula dan kaji semula dari segi prioriti. Betul. Itu pandangan lah kan. Betul. Support dengan yang Presiden sebut tadi tentang kebolehpasaran. Teringat Presiden kita ada IPDAS di Keningau. Kan IPDAS di Keningau, lepas tu ada lagi IPDAS Ranau. di Ranau, bukan di Kudat. Kudat dan Keningau. Jadi yang ini pun dia punya limpahan dia, kita ada limpahan graduan-graduan, tapi jorang sudah bertugas di tempat masing-masing menjadi imam, menjadi ustaz. Tapi kalau kita buat lagi yang macam ni, yang macam dari Fakulti Pengajian Islam, dapat dipenuhi, maknanya ramai yang masuk belajar, tapi selepas habis belajar di mana dorang. So ini perlu dikaji dulu. Betul. So ini memang align jugalah dengan pelan pendidikan tinggi Malaysia yang baru saja dibuat, which is dia akan fokus dan bentangkan apa perancangan ke depan tu. So we have to follow on that jugalah. Sebab kita kena tengok juga dalam masa depan bacaan apakah ruangan ekonomi yang bakal akan tiba. I think TVET lah sekarang fokus. TVET jadi lepas tu macam mana mengaitkan lagi dengan universiti yang Islam yang dicadangkan ini. Adakah jadi seorang ustaz TVET ataupun ustazah TVET? Possible. Macam di Institut Mara punya ni lah kan. Institut Kemahiran Mara ada certain dibuat lah. Yalah. That's a very interesting topic to discuss. Kita harap cuma dia akan diangkat ke peringkat kebangsaan lah rasanya kan, sebab di bawah tanggungjawab KPT Kementerian Pendidikan Tinggi. Betul. So itu untuk salah satu usul. Kita ada lagi satu usul, apa tu? Ini usul khas daripada Berdegar-degar. Majlis Sabah. Dan orang yang membentang itu pun ada di sini dalam rakaman ini. Dan paling best lah, banyak usul khas tu yang paling besar paling besar daripada Tepukan. Tidak orang paling meriah. Itu. Itu kekuatan kita dapat daripada presiden yang di atas tu. Okay. So mungkin boleh cerita dulu.
Okey, dengan izin daripada Presiden ya, bahawa tadi daripada banyak-banyak usul dalam APBN tu, usul yang terakhir yang diangkat adalah berkaitan dengan usul khas. So, usul khas ni adalah tentang mengekalkan had umur 15 ke 40 tahun. Kalau sebelum ini kita sebut pasal kita pernah sebut dalam podcast sebelum ini tentang akta had, pelaksanaan had umur yang 15 hingga 30 by Januari 2026. 2026. 26. Tapi disebabkan kita nampak ketidakseriusan kerajaan persekutuan terutama di kementerian KBS untuk melayani permohonan untuk kita dapatkan penangguhan itu, jadi kita pun di Sabah kita buat move lah. Kita buat move adalah kalau bukan lagi tangguh, kita minta supaya kita kekalkan saja sampai 15 ke 40 sebab dia berkaitan dengan ekosistem, dia berkaitan dengan bantuan sosial, bantuan ekonomi, usahawan and so on. Kalau dia jadi 30, so yang lain-lain semua jadi 30. So apa nasib kepada 31 ke 40? Itulah yang saya cuba sampaikan tadi, dan sudah tentu kekuatan dan poin-poin ini pun banyak dibantu oleh Presiden saya sendirilah, Saudara Bukhari. Pandai dia Jack kan. Jadi Bagus. jadi Orang politik ya. bukan apa, kerana di kerajaan. Tapi yang beberapa kali terkejut tadi tu panggil Datuk Seri Pengerusi. Oh, Datuk Seri Pengerusi ialah. Sebut Datuk Pengerusi. Tapi kita pun aminkan lah, cakap kan? kita Datuk Seri. Nampalah mudah-mudahan lebih Datuk Seri Fairuz Rendan. Jadi itulah yang berkaitan dengan had umur ini. Tapi saya cuma menyampaikan suara itu. Yang mana suara itu adalah suara datang daripada pimpinan belia yang dia kerumbi. Tapi aspirasinya itu dan dikumpulnya itu adalah daripada Presiden sendiri. So mungkin kita boleh dengar pula on-site Presiden apa yang sebenarnya tersemat bagi dia. Pandangan dan suara-suara belia Sabah ni kan. Sebab yang orang mengadu ni sama dia. Dia bagi dengan saya bahas. Pandai. Apa soalannya? Dah lah bos, pasal apa ni? Penangguhan. Bukan penangguhan tu dah. Pasal 40. mengekalkan had umur ni. Pandangan bos secara overall lah. Berkaitan dengan demand daripada bawah, lepas tu sambutan daripada peringkat atas. Macam mana peranan Majlis Belia Sabah di situ? Kalau macam Saudara Irmi cakap tadi, ekosistem itu tidak mengizinkan untuk kita menerima 15 tahun ke 30 tahun tu lah untuk sebagai takrifan belia lah. Bukan kita menolak orang cakap perancangan di peringkat KBS Malaysia, tidak. Kita okey, tetapi kita belum sangat bersedia terutamanya di negeri Sabah. Kan mungkin kalau kita lihat macam orang cakap, Afiq tu okey pun sudah. Afiq umur berapa? 21. No, 21. Ready pun sudah. Tetapi masalah dia, kita di Sabah, kalau tidak silap saya, statistik kita ada 2.2 juta belia. Betul. 2.2 juta belia, tolak 1, dapatlah 2 juta, 2.1. Maksudnya, tidak ramai orang yang macam Afiq. Kita bersedia bila mana sekurang-kurangnya separuh daripada belia-belia Sabah ni macam Afiq. Baru kita ready. Baru kita akan menyokong. Kalau boleh, kita mau 25 tahun lagi. Betul. Tapi disebabkan tidak ramai dan tidak ramai macam Afiq dan tidak ramai yang terdedah dengan ekosistem the real world, the real life ini sebenarnya. Sebab kita di peringkat Majlis Belia Sabah maupun utamanya Kementerian Belia dan Sukan Sabah lah kan cuba untuk membangunkan belia ni dengan merancang beberapa program yang bersesuaian dengan diorang lah. Tetapi kalau bila mana kita turunkan had umur tu, jadi kesian yang 30 hingga 40 ni. Betul. Kan? Kalau kita tengok, jangan tengok di bandar. Di bandar ni umur 15 tahun terlampau advance, beli kahwin sudah. Perumpamaan dia lah. Kalau di kampung sana, bukan saya cakap belia-belia di kampung ini orang cakap pemikirannya tidak advance. Bukan itu maksud saya. Maksud saya kesediaan dia orang. Sebab kalau di kampung macam mana struggle-nya dia orang hidup di kampung tu, ekonomi dia orang, pendidikan dia orang semua. Jadi itu yang kita lihat. Sebab dia orang di peringkat federal, maksudnya KBS, kena melihat Sabah ini
terbagi, kalau ikutkanlah perumpamaan, terbagi kepada beberapa wilayah tau. Di sini lain, di sini lain. Bagian ini. Bagian ini lain. Nah, kalau macam kamu tengok kalau di sebelah Semenanjung, kamu tengok satu negeri saja, Selangor ataupun mana apa nama? Perak contoh. Melaka yang kecil itu. Kan di Sabah ni doina. Nah, itu bang. Jadi, kita bukan menolak, tetapi bagi ruang dan peluang kepada kita belia-belia di Sabah ini untuk membangun, untuk at least kejar tahap, jangan cakap tahap pemikiran bang. Tahap kompetensi kita Tahap setara. kompetisi kita dengan dia orang, barulah kita cakap kita setuju. Okey. Begitu. Ini pun kita belum kejar, lepas tu dikasih turun lagi. Ya betul. Makin lagi logot-logot kita berlari di belakang. Ya betul. Dan saya fikir antara kerisauan utama adalah kita takut apabila kita follow juga Makta 668 yang terbaru ni, pergerakan belia akan lumpuh. Ramai yang ni. Sangat lumpuh. Sebab apa? Mengikut statistik daripada Majlis Belia Sabah sendiri ya. Maksudnya based on keahlian kita keseluruhan di negeri Sabah, daripada 2.2 juta ini yang terlibat dengan pertubuhan belia, yang terlibat dengan gerakan-gerakan aktivis-aktivis belia ni semua, hanya berapa? Afik rasa? Saya rasa Daripada 2.2 juta. 2.2 juta. Pandangan saya 30% ada. Berapa 30%? 30% dalam 600,000. Besar juga tu. 13%. 13%. Kurang dari half saya punya expectation. Mau tahu apa lagi cabaran kita sebenarnya? Sekarang ni kan kalau tinggal di perumahan, siapa tinggal di perumahan? Saya. Helmi kenal ke jiran di sebelah? Tidak. Jiran sebelah kenal ke jiran di sebelah? Maksudnya sekarang satu, orang sudah tidak peduli pasal orang-orang sebelah. Lebih-lebih lagi kalau belia, semua dunia di sini sudah Ada dunia masing-masing. kawan 1,000 orang, tetapi semua di dalam alam maya. Di luar adalah 2-3 orang. Jadi itu salah satu cabaran kita bah sebenarnya. Betul. Bila bercakap mengenai had umur, penglibatan belia, keterlibatan belia dalam aktivis ni kan, memang sangat sebab itulah cabaran-cabaran kita. Orang mana mau ikut semua kalau kita ikut program, kalau kita buat program-program semua lah yang jenis ilmiah punya. Lagi Kita tahu lah realiti dia tu macam mana. Kita cakap based on reality bang. Yes. Kita lagi dicap, kenapa kamu tidak cuba buat program-program yang melibatkan lebih ramai belia? Bukan kita tidak buat, bukan kita tidak sediakan, tetapi Sudah dibuat tapi Kita sudah usaha dan sudah cuba. usaha. Even kalau mesyuarat pun kan, malas sudah mau bersemuka, bolehkah kita mesyuarat di online saja. Bukanlah tidak mau ikut perkembangan semasa, tapi ya betul. masyarakat secara bersemuka tu dia melambangkan komitmen tau. Ya. Dan kesatuan, I think kita dapat Kesatuan. bonding bila jumpa. Jadi kalau masyarakat begini pun nak mau datang, Iya. Lagi lah, apalagi disuruh buat program. memimpin. Betul. So itu akan melumpuhkan lah sebenarnya. Itu memang masalah-masalah kita. Okay, so itulah realiti yang sebenarnya. Kita bukan mau ke belakang ataupun Tidak. ni, tapi yalah memang ada pandangan akademik berkenaan ini kan, kenapa tidak boleh dan sebagainya, tetapi kita terpaksa lihat kepada realiti bagaimana yang di bandar pun saya fikir struggle, lagilah yang di kawasan luar bandar dan sebagainya. So kita mengharapkan yalah usul-usul ini tadi pun Datuk Fairuz Rendan sudah memberi satu assurance lah untuk perkara ini dibincang di peringkat kabinet, dan kita mengharapkan agar kabinet bersetuju lah, kabinet negeri Sabah bersetuju berkenaan dengan cadangan ini. Ya, kita mengharapkanlah untuk usaha yang serius daripada pihak kerajaan ataupun memberikan something signal lah kepada pihak persekutuan. Dan kalau saya boleh bocorkan sedikit rahsia. Ini yang saya suka. Ini kasih snippet siap-siap. Ini T ya. Kita sebenarnya isu ini kita sudah pun kemukakan kepada yang berhormat Ketua Menteri pasal isu ni lah. Dan beliau pun memang cakap apa senada dengan kita. Di mana lebih banyak kerja dibuat untuk
memastikan anak-anak muda kita ni kita dapat angkat diorang punya apa nama? Kompetensi tu. Kompetensi balik kepada kompetensi. Memang itu yang Betul. itu yang diperlukan. Yes. Ya, memang dia sangat setuju. That's why bila berbincang dengan YB menteri kita, itulah dia cakap kita memang kena melalui beberapa proses kan sebelum dapat diangkat ke kabinet lah, di peringkat kabinet. Tetapi secara dasarnya kerajaan negeri, kalau saya boleh cakap secara dasarnya belum lagi keputusan, tapi secara dasarnya kerajaan negeri, pimpinan yang amat berhormat, ketua menteri bersetuju dan senada dengan kita. Okay. Dan tiada lagi bunyi-bunyi menteri lain yang menolak ya. Tidak, diorang semua bersetuju. Diorang semua bersetuju. Specialnya. So that's a very good news lah untuk kita ketahui hari ni. Ya. Jadi itu kita boleh pegang dan nanti kita boleh mainkan. Tapi Presiden, ialah ini komitmen dasar daripada ketua menteri dan kabinet dan juga kabinet untuk dibawa ke peringkat yang lebih serius lah supaya kita boleh merealisasikan harapan dan juga usul yang sudah dibentangkan tadi lah kan Bres. Betul. Tapi ialah kita ni berada di ambang penghujung kepada satu tempoh kerajaan. Jadi kita masuk sini sudah ni. Ya. Boleh sudah. Boleh. Kita masuk ke dia ada ambang penghujung tempoh kerajaan yang mana pada tahun ini di mana ya saya fikir podcast sebelum ni pun kita selalu sebut akan menyaksikan satu pembubaran dan juga pemilihan semula kerajaan. Jadi itu akan berlaku pada bila-bila masa, tapi mungkin kita harapkan juga beliau punya peranan lah bersempena dengan pilihan raya yang bakal mendatang ni. Tapi suka untuk saya bertanyakan kepada bos presiden saya supaya macam yalah apakah harapan. Tapi sebelum harapan ni bos, mungkin boleh bagi hint kah bila bubar ni bos? 8 kali Jumaat lagi. 8 kali Jumaat. 8 kali. Sekejap saya kena buka kalender. Kira tu kalender. Lama lagi lah tu. Jumaat. Ya. Jadi kalau 8 kali Jumaat maksudnya masih sempat lagi untuk kita membuat dasar-dasar juga program-program yang dilaksanakan yang sudah diinisiatifkan oleh kerajaan, baik di peringkat yang kita sebutkan tadi ICAPS, Fellow Sabah Majaya yang saya difahamkan bulan 10 ni sudah start gerak kerja kan Pres? Oh, Fellow sudah pun bergerak. Sekarang pun sudah tapis-tapis borang sudah. Tapis tu belum sudah berapa ni? Belum kan? Okey. Silap. Sekarang untuk tapisan dah. Okey. Sebulan ni lah. Bulan ya. Bulan ni sudah mula. Jadi masih sempat. Syabas lagi Pres? Syabas tu akan dibuat ke? Syabas akan dibuat. Memang dalam sebulan 2 ni lah kan? Saya rasa sebab ini di bawah bahagian belia KBS sepenuhnya. Saya difahamkan permohonan sudah dibuka. Permohonan sudah dibuka? Ni satu lagi berita baik ya, Fik. Ya. Maknanya permohonan syabas kepada belia-belia Sabah yang berumur 15 ke 30 tahun kan, Bres? Dia punya limit sampai 30 tahun kan? 15-30, tapi tadi Menteri cakap kita mau ke 40 jam. Belia 40 dia jawab. Jadi macam mana? 40? Itu tunggu pengumuman KBS. Itu saya tiap kita faham. Kita faham limitasi presiden di mana kena tahu ya. Ada tiga stakeholder besar dalam hal ehwal belia di Sabah ini, which is Kementerian Belia Sukan Sabah, Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan di Sabah dan Majlis Belia Sabah. Dan masing-masing ada kuasa dia. Jadi untuk Majlis Belia Sabah dia boleh jawab, presiden saya boleh jawab lah. Tapi yang macam yang lain-lain tu kita kena tunggu daripada kementerian. Tapi poin dia adalah sudah dibuka permohonan untuk grant syabas. Apa nama penuh syabas? Program Skim Jaya Usahawan Belia Sabah. Jadi usahawan. Jadi boleh tengoklah search dalam Google ataupun di FB supaya nampaklah apa kriteria syarat-syarat untuk memohon dan sebagainya. Jadi Pres, kita masih lagi dalam tentang belia dan politik ni. Jadi dia bagilah komen sikit pasal macam mana masa depan belia khusus dalam politik di Sabah ni. Masa depan belia. Kalau presiden nampaklah belia Sabah sekarang bagaimana dengan tahap
pengetahuan dan juga kesedarannya terhadap politik, lepas tu kesediaan dia dan macam mana keterlibatan dorang dalam politik ini. Ya, kalau ini pendapat orang cakap personal opinion lah kan. Kalau belia-belia, kebanyakan belia-belia, saya boleh cakap kebanyakan belia-belia ni sekarang memang langsung tidak minat untuk berada di dalam politik bah. Ataupun maksudnya tidak berminat mau tahu pasal politik. Sebab buktinya ada kawan saya satu orang tu dia buat program politik. Literasi politik. Jadi penyertaan dia macam mana tu lah? Okay. Macam mana tu kawan Sangat kurang. Sebab kita perlu tahu politik ni bagi kadang-kadang bagi beliau macam politik ni satu tabu untuk dia orang. Macam kita mesti jauh daripada politik. Walhal politik tu orang cakap kena kasih beza lah. Politik kepartian itu adalah satu hal. Tetapi pasal politik semasa pun satu hal. Dan untuk maksudnya macam untuk mewujudkan ataupun untuk kewujudan satu kerajaan itu datangnya daripada politik. Jadi kalau kita menolak politik, jadi siapalah mau tentukan kerajaan? That's why belia-belia kena ada pengetahuan politik, bukan orang cakap berada dalam parti politik. No, kena ada pengetahuan politik. Maksudnya apa yang kita perlu lakukan, macam mana kita mau pilih pemimpin kita. Betul. Kenapa kita mesti pilih pemimpin kita. Jadi bila dong tahu isu benda itu, barulah dong akan memilih masa mengundi itu, memilih pemimpin yang betul. Jangan pilih politik lagi. Jangan pilih pemimpin yang tahu bercakap saja. Tapi sebenarnya dong kena menilai dengan baik, dengan betul siapa pemimpin yang harus dipilih, sebab yang mereka pilih ini itulah yang akan memimpin mereka. Tapi untuk memilih pemimpin itu, kalau cara mengundi pun tidak tahu, susah lah. Apa yang saya perlu buat, saya mengundi di mana. Jadi maksudnya pengetahuan pasal politik tu wajib ada. Sebab orang cakap inilah, orang cakap semangat, boleh kata semangat nasionalisme. Nasionalisme. Kan betul ya. Sebab kita mau siapa yang memimpin kita nih. Jadi untuk kita lantik, untuk kita pilih dong, kita mesti ada ini ilmu. Tidak semestinya kita berada di dalam parti politik. Kalau jero tidak ilmu tu pres, so jero akan macam siapa yang ada sampai itu barang, baru saya mau undi dia. Ini pun salah satu masalah bagi saya lah. Dan mungkin orang akan kritik saya lepas ni, apa boleh buat lah. Inilah masalah kita. Kenapa harus kita jual kita punya X itu kepada orang yang mau bagi lah. Jual tu means money lah kan. Saya cakap apa? Kau cakap? Saya sebut lah, saya kasih clear lah. Money. Kau dah nanti berteka-teki lagi. Kan? Walhal kita kena pilih pemimpin yang betul, Pak. Maksudnya kita pilih sebab apa? Sebab track record dia, sebab kerajaan yang memimpin itu bagus atau tidak, ataupun polisi yang disediakan atau yang dihidangkan itu memang bagus, baik. Jadi lebih kurang macam tu lah. Jangan orang cakap membabi buta. Saya rasa ikut trend lah, hari ni kita pilih itu, pilih ni. Tak boleh lah. Betul. Sebab akhirnya kita lihat individu yang akan dipilih ini, iaitu YB lah yang berhormat kan. Inilah yang akan menentukan masa depan negara ataupun negeri. Dan juga anak bangsa kita nanti. Betul. So kalau memilih yang pertama tidak tahu tadi. Bila tidak tahu memang confirm lah tidak boleh nilai dengan baik. Betul. Lagi-lagi sekarang ni social media. Betul. Apa-apa pun semacam-macam propaganda digunakan untuk mengelirukan, untuk memfitnah. Betul. So itulah yang saya fikir kita kena, belia kita perlu lebih secara aktif lah terlibat dalam politik isu semasa. Betul. Yes. So tidak mudah untuk digula-gulakan oleh pihak-pihak yang sengaja ingin mengambil kesempatan. Nanti kalau senang kena gula-gula, lepas tu menunggu kemasukan, barulah ada X-nya. Lepas tu nanti besok habis sudah pilihan raya, YB sudah kena pilih. Lepas tu bising lagi, kenapa isu ni tidak selesai? Kenapa isu ni tidak selesai? Dia yang memilih tak betul. Minta pakailah duit tu untuk 5 tahun ke depan. So dari awal kita kena pastikan proses itu betul. Ya betul. Dan kalau saya rujuk balik apa yang tadi Saudara Helmi cakap pasal politeknik. Politeknik, yes. Kenapa tidak jadi politik? Ini bos
Cuba kasih apa Melaka boleh. T lagi. Okey, silakan. Sebab bagi kita kestabilan politik itu sangat penting. Mana-mana inisiatif yang baik yang sudah dirangka ataupun digerakkan perlu diteruskan. Jangan disebabkan fitnah, jangan disebabkan social media ni menyebabkan kita kabur dengan benda yang bagus tu. Betul. Macam contohnya dulu. Ini dulu saya ceritakan dulu lah tapi tapi contohnya kalaulah dulu orang percaya ataupun orang yakin dengan dulu punya tu mungkin jadilah tu politeknik. Sebab orang cakap yalah dia tahu kerajaan masa tu boleh memimpin. So dan apa polisi yang bagus tu akan jadilah. Tapi disebabkan hilang keyakinan. Mungkin apa-apa yang lain-lain tu peduli. Maksudnya ketepikan dulu. Tapi contohnya saya ambil kerajaan sekarang yang senang. Sekarang ni untuk belia-belia ataupun student-student banyak kan yang inisiatif yang diperkenalkan budi, bakti apa semua tu. Tapi bayangkanlah dengan disebabkan orang cakap fitnah-fitnah, propaganda-propaganda yang tidak menentu yang itulah kan yang betul-betul tu. Jadi inisiatif yang baik ini terpaksa dihentikan sebab apa? Tukar kerajaan rugi. Betul. Jadi jangan dikaburkan orang cakap yang fitnah-fitnah itu walhal ada benda baik yang di depan untuk yang diperjuangkan. Macam contohnya kalau dalam hal 7 kalau saya bercakap hal 7 Sabah Malaysia 1.0 banyak kerajaan telah sediakan, banyak sudah inisiatif-inisiatif yang telah dijalankan dan sememangnya sudah ada keputusan result yang sangat positif dan selepas proven. So lepas ini akan digerakkan Hala 7 2.0. Kalaulah kita tidak nampak pasal Hala 7 1.0 dan kita percaya pada fitnah, rugilah kita. Hala 7 2.0 sebab yang sekarang ni pun bagus. Kan? Sangat merakyat. Betul. Kita mengharapkan para belia di luar sana untuk kalau tidak mau digula-gulakan, carilah input apa usaha dan inisiatif kerajaan yang sekarang ini buat. Buat research dan you will know which one the best lah. Dan proven based on results. Betul. So mungkin kita boleh kita dapatkan sedikit lah kata-kata akhir dan penutup daripada harapan Presiden. Kita sudah berada di penghujung. Habis sudah. Penghujung sudah. Kalau mau sambung kita sambung lagi. Ada kopi sana. So mungkin harapan dan inilah kata-kata. Harapan dan kata-kata. Sebenarnya saya pun tidak harapan, tidak kata-kata. Tapi tidaklah. Sebenarnya kalau bagi saya mengharapkan belia-belia kita ni akan lebih jadi belia yang hebat dari semua aspek. Maksudnya kalau yang jadi aktivis belia, jadilah aktivis belia yang macam betul-betul memperjuangkan hak Sabah tetapi bermoral. Begitu juga kalau mau student-student semua, tolonglah student-student Sabah semua banyak-banyak graduate orang cakap lahirkanlah orang-orang cendekiawan di Sabah ini supaya sebab ada orang cakap kita mau jadi macam negeri seberang, negeri sebelah. Tapi untuk menjadi negeri sebelah itu ambil satu proses yang lama, di mana diorang bangunkan modal insan diorang lahirkan ramai graduan-graduan tu. Jadi begitu juga harapan saya lebih banyak lagi orang bijak di Sabah ini yang orang berilmu ni supaya dapat menyumbang kepada pembangunan negeri Sabah secara keseluruhan dan dari segi semua aspek. Itu yang paling penting saya untuk anak-anak muda ni. So I think that's all. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Abkori Fawaz Arkan, kita punya Presiden Majlis Belia Sabah, kerana bersama-sama dalam podcast Cerita Bah Dulu yang dibawakan oleh Sabah Onsoi. Kita harap penonton dan pendengar berminatlah dengan episod kali ini. Banyak cerita-cerita yang dibuka sedikit. Banyak behind the scene. Tapi mana-mana kamu potong lah. Semua. Itu mungkin nak bayar editor. Okay. So podcast Cerita Bah Dulu bukan cerita biasa. Ini cerita kita.